أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفاهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya jua. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di Surau An-Nur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak surau yang menjemput pada malam ini untuk kita mengisi satu tarikh yang cukup bermakna kepada kita, iaitu pada bulan Rajab ini biasanya kita akan sambut iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi alhamdulillah, terima kasih di atas kesempatan yang ada ini untuk sama-sama kita berkongsi berkait dengan peristiwa ini insya-Allah. Terima kasih kepada pengerusi sahabat saya Fadil Ustaz Nurul Amali, seluruh ahli zat dan kuasa, para imam dan seluruh muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah kita juga ucapkan syukur banyak-banyak kerana pada malam ini kita juga dikumpulkan di surau, di antara tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menunaikan ibadah salat secara berjemaah. Itu adalah di antara sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita dikurniakan dengan kesihatan, kekuatan dan juga kita diberi kesempatan masa oleh Allah yang dikira sebagai masa yang berharga, dan kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita berada di surau ini dan kita dapat mengisi lagi peluang antara maghrib dan isya insya-Allah untuk sama-sama kita berkongsi berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang akan kita huraikan nanti berkait dengan peristiwa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Jadi bertolak daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sama-sama kita menghayati. Kita menghayati apa yang dinamakan sebagai peristiwa yang perlu untuk sentiasa kita ingat berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim Allah SWT menyebutkan wazakkiruhum biayyamillah wadzakkiruhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan peringatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Peringatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adanya tanda-tanda bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-5. Jadi di sini dalam ayat ini perlu kita faham bahawa di sana ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, di mana Allah sebut bahawa di sana ada hari-hari Allah. Jadi hari-hari Allah ni banyaklah
dihuraikan ataupun ditafsirkan oleh ahli tafsir berkait dengan apa itu hari-hari Allah. Maknanya di sini banyak peristiwa-peristiwa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan peristiwa-peristiwa itu kadangkala diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran untuk apa? Untuk menjadi peringatan kepada kita. Dan begitulah juga hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala ini berlaku juga kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan di dalam Al-Quran sendiri dan dikisahkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis, hadis-hadis yang sahih. Jadi berkait dengan perkara ini, maka kita perlu sedar bahawa di dalam penentuan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan manusia itu, yang disebut sebagai hari-hari Allah itu, maka dia ada hari bersyukur dengan kegembiraan yang diperolehi oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah. Maka kegembiraan itu maka seharusnya kita ikuti dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan yang disebut sebagai hari-hari yang duka cita. Hari duka cita ni maknanya Allah nak berikan kepada kita iaitu suatu sifat yang perlu ada pada diri kita, iaitu hari yang disebut sebagai untuk kita bersabar. Ada hari-hari kita diberi kesenangan, kegembiraan. Ada hari-hari yang Allah SWT tentukan, iaitu itu adalah hari yang duka cita, yang Allah nak uji kita tentang kesabaran kita. Jadi ada contoh-contoh yang dapat kita lihat. Banyak hari-hari yang gembira yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada khususnya kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dan juga ada ujian-ujian Allah juga yang disebut sebagai hari duka cita yang juga diberikan kepada umat-umat terdahulu, termasuklah para nabi-nabi terdahulu. Ini yang disebut sebagai ada hari-hari yang Allah berikan itu peluang kepada kehidupan kita ni. Ada hari bersyukur dan ada hari yang bersabar. Dan begitu juga apabila diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu tempoh kehidupan Nabi ini, ada hari sedih, ada hari gembira. Jadi nak dikaitkan di sini iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku di atas dasar inilah, iaitu ada kesedihan yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, dan ada kegembiraan untuk menghiburkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihiburkan diri Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ini kenyataan ini memang biasa kita dengar. Bagaimana berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hasil daripada kesedihan yang berlaku yang amat sangat yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak dugaan, banyak cubaan yang kadang-kala memang mendukacitakan Nabi. Bukan kadang-kadang, memang banyak yang berlaku itu yang mendukacitakan Nabi. Sedih kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bawa agama Allah ini bukan senang. Banyak cabaran yang ditempuhi oleh Nabi. Sehinggalah ke satu tahun iaitu yang disebut sebagai Amul Huzun. Amul Huzni ini maknanya tahun kesedihan bagi Rasulullah. Iaitu yang disebutkan kematian tahun itulah kematian Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi SAW yang melindungi Nabi daripada gangguan, daripada ancaman daripada kafir Quraisy. Sebab pada masa itu Nabi dah bawa Islam. Bila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada umur Nabi 40 tahun, Nabi mula untuk menyebarkan agama Islam. Dan pelindung utama Nabi pada masa itu adalah Abu Talib. Dan peristiwa berlaku Isra Mi'raj ini pada umur Nabi, iaitu 10 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, iaitu pada umur Nabi 50 tahun. Pada umur Nabi 50 tahun inilah
berlakunya kewafatan ataupun kematian Abu Talib. Dan yang pada tahun yang sama juga, kematian kepada isterinya yang tercinta, iaitu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah pun mati pada tahun yang sama. Jadi bagaimana tempat Nabi berlindung, Abu Talib yang melindunginya, dan begitu juga orang yang paling dikasihi yang hidup bersama-sama Nabi semenjak berapa lama, iaitu isterinya Ummul Mukminin Khadijah ini. Maka itulah yang disebutkan sebagai tahun yang disebutkan sebagai Amul Huzun tadi. Dan pada ketika itu juga, bila mana dah kematian, berlaku kematian dua insan yang Nabi sayang ini, Nabi cuba untuk mencari tempat yang baru, kerana ancaman kaum kafir Quraisy ini dia semakin hebat. Bila mana dah tak ada pelindung Nabi, maka ancaman daripada kaum kafir Quraisy ini semakin hebat. Maka Nabi mencari tempat yang boleh Nabi berlindung. Jadi sebab itulah Nabi bergerak ataupun pergi ke bumi Taif. Ya, bagi mereka yang pergi menunaikan umrah, mungkin pernah sampai ke bumi Taif. Satu bumi yang kalau jarak daripada Mekah ke bumi Taif ni tak sampai 100 km lah. Ya, Nabi pergi mencari tempat yang baru untuk Nabi sebarkan agama Islam. Tapi apa yang Nabi terima? Apa yang Nabi terima adalah hinaan, cercaan dan juga lemparan batu-batu kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang Nabi bawa pada masa itu, iaitu anak angkatnya. Jadi dilempar dengan lemparan batu sampai berdarah Nabi, sampai berdarah, mengalir darah itu sampai ke dalam kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasib baik, maknanya darah Nabi itu tak kena bumi. Dikatakan kalaulah tertumpah darah Nabi itu terkena bumi, maka menyebabkan suatu bencana yang besar yang akan berlaku. Itu dikatakan sedemikian. Jadi sebab itulah apabila Nabi menerima tahap yang memang menyedihkan, amat menyedihkan pada diri Nabi, dan hari-hari dalam tahun yang disebut tahun kesedihan itu telah berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga kan apabila Nabi diperlakukan sedemikian di bumi Taif, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, memberitahu kepada malaikat Jibril alaihissalam pada waktu itu untuk memerintahkan malaikat yang menjaga gunung ganang di bumi Taif. Memang bumi Taif ni dia tempat tinggi, memang tempat gunung ganang yang tinggi, maknanya memang hebat-hebatlah dari sudut besarnya, gahnya gunung ganang yang ada di bumi Taif. Jadi diminta kalaulah Nabi Muhammad nak supaya malaikat memerintahkan malaikat supaya menghempap gunung ganang itu kepada penduduk Taif, maka akan dilakukan oleh malaikat yang menjaga gunung ganang tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dengan sifat yang ada pada diri Nabi, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sama sekali disebut sebagai kalau kita tu memanglah disebut sebagai balas dendam, ataupun kita nak supaya orang yang menghina kita, yang mencederakan kita itu agar dibalas, diberi penyeksaan, apatah lagi ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan sedemikian. Bahkan Nabi maknanya merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang ya kalau dalam hadis, kalau kita boleh baca rintihan Nabi. Nabi merintih dengan Allah Subhanahu wa taala tentang kelemahan dirinya, tentang kekuasaan Allah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesempatan untuk dia meneruskan tugasnya sebagai rasul untuk menyampaikan Islam ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat memerintahkan untuk menghempap, tapi Nabi sebutkan bahawa dalam doanya, Allahumma hdi qaumi
fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah peluang, iaitu berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Sesungguhnya kaum aku itu ya Allah tidak mengetahui. Mereka belum tahu tentang Islam. Maknanya Nabi sampai ke Taif tu belum sempat lagi Nabi menyampaikan keindahan Islam, kebaikan Islam. Nabi belum sempat. Jadi mungkin mereka ini tak tahu ya Allah tentang kebaikan Islam, maka berilah peluang. Jadi sebab itulah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan malaikat tadi untuk mengapa-apakan penduduk Taif. Sehingga kita lihat hari ini keseluruhan penduduk Taif itu adalah menerima Islam dengan apa yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak beriman pada zamanku ya Allah, maka berilah peluang kepada anak cucu mereka untuk beriman kepadamu ya Allah, dan Allah kabulkan. Dan itulah yang terjadi di bumi Taif. Jadi perkara-perkara yang menyedihkan ini yang menyebabkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa amat sedihlah. Pergi dengan penuh harapan, penuh harapan untuk mendapat perlindungan di bumi Taif, tapi dihina sedemikian, disiksa sedemikian, maka Nabi balik. Nabi singgah, adalah cerita kisah-kisah yang kalau kita nak detailkan mungkin mengambil masa ya. Nabi berlindung di kebun yang kemudian di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam merintih, maknanya merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi balik ke bumi Mekah. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kegembiraan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tahu bahawa sekiranya dibiarkan keadaan terus kesedihan itu berlaku, maka kemungkinan dakwah untuk menyampaikan Islam ini akan semakin lambat ataupun tidak akan berjaya dalam tempoh yang terdekat dan sebagainya. Jadi Allah nak menggembirakan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Di dalam Al-Quran disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang dalam surah ini, surah Insyirah ni, maknanya ayat yang sama, makna yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan firman-Nya, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu, tetap teguhlah dengan kepercayaan kamu, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran yang ditempuhi akan disertai dengan kemudahan. Dan sekali lagi ditegaskan, iaitu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Itu maksud ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kita yakin sebagai orang yang beriman, setiap apa yang Allah uji dengan kesusahan itu, insya-Allah Allah akan beri dengan kesenangan. Kalaulah kesenangan itu tak dapat pun semasa di muka dunia, dengan kesabaran yang kita hadapi kesusahan yang Allah uji itu, maka di akhirat sudah pasti Allah akan beri kita dengan kesenangan, dengan kemudahan, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Maka sudah pasti mereka yang mengalami kesusahan insya-Allah akan mendapat kesenangan sekiranya kita hadapi kesusahan itu dengan sabarnya. Kita dengan kesusahan, dengan ujian daripada Allah, insya-Allah kita akan mendapat kesenangan kelak. Dan kesenangan yang paling kemuncak, iaitu senangnya kita apabila berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran berkait dengan susah senang di dalam kehidupan ini. Kemudian bila ia berlaku, Isra dan Mi'raj ini bila berlaku, maka di dalam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan beberapa pandangan. Sengaja kita sebutkan ini supaya kita jangan letak bahawa tarikh 27 Rejab ini yang kita sambut ini satu-satunya. Maknanya tarikh yang dipersetujui ataupun disepakati oleh
oleh ahli-ahli sejarah Islam ini. Bahkan disebutkan di sini berlaku 10 tahun selepas kenabian. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nabi dilantik menjadi rasul pada umur Nabi 40. Jadi setelah 10 tahun kenabian Nabi itu, dalam tempoh 10 tahun itulah Nabi menghadapi pelbagai dugaan, cubaan, cabaran di dalam dakwah yang Nabi sampaikan. Berapa ramai maknanya di kalangan pengikut-pengikut Nabi pada masa itu memang tidak ramai, ya, tidak ramai. Nabi pada waktu itu menyampaikan dakwahnya secara sir. Sir ni maknanya secara sembunyi-sembunyi. Dan pada ketika tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga iaitu secara jahar, iaitu secara terang-terangan. Dan berlaku juga iaitu 1 tahun sebelum hijrah. Maknanya sebelum berlaku peristiwa hijrah, setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku peristiwa ini. Dan 16 bulan sebelum hijrah. Ini pendapat daripada yang ahli sejarah yang lain mengatakan 16 bulan sebelum hijrah. Ya, yang tadi kata 1 tahun. Yang pendapat yang seterusnya ini 16 bulan sebelum Nabi berhijrah. Kemudian pendapat yang lain mengatakan 27 Rejab. Seperti mana yang kita sambut sekarang ini. 27 Rejab ini adalah pendapat yang mengatakan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan ia berlaku pada hari Jumaat pertama pada bulan Rejab. Maknanya 27 Rejab itu berkebetulan pada hari Jumaat pertama pada bulan Rejab. Dan ayat berkaitan dengan Isra yang kita bacakan di awal ini, yang sering kita dengarlah, yang sering kita dengar, yang sering kita baca juga berkaitan dengan peristiwa Isra ini. Bukti daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan di dalam Al-Quran tentang peristiwa ini. Jadi sebab itulah kita sebagai orang yang beriman, walaupun banyak dalam peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj ini kadang-kadang memang ghaira ma'qul. Bagi kita ni kita rasa tak masuk akal lah. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah apabila dia berkehendakkan sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kun fayakun. Maknanya kun, jadi, maka jadilah. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini, terjemahan ayat ini dimulakan. Ayat ini dimulakan dengan perkataan subhan, ataupun yang kita panggil pujian, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan pujian ini. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kerana apa ya? Dikaji oleh ahli tafsir. Kenapa permulaan ayat ini Allah dahulukan dengan pujian kepada dirinya. Maha suci Allah. Disebabkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini apabila berlaku dan bila Nabi balik, memang Nabi tak sembunyikan peristiwa ini. Dan orang yang pertama yang Nabi beritahu adalah Abu Jahal. Nabi beritahu kepada Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni sifat dia memang pada ketika itu memang amat-amat memerangi dakwah, walaupun itu daripada anak saudaranya sendiri. Nabi Muhammad itu anak saudaranya, tapi dia amat-amat tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal dia mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi, dan pada waktu itu dia tidak mengejek. Dia tak mengejek pun Nabi, maknanya dia tidak menidak pun apa yang disebutkan oleh Nabi. Bahkan dia mendengar dengan penuh teliti. Jadi dalam hati dia walaupun mungkin dia tak tunjukkan pada riak wajah dia tentang apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad berkaitan dengan benda yang khariqul adah, iaitu benda yang di luar daripada kita kata pemikiran manusia tu, dia dengar dengan teliti. Cuma dalam hati dia pada ketika itu, inilah peluang aku untuk sebarkan bahawa Muhammad ini sememangnya dah tak betul lah. Dah tak betul lah. Kerana apa? Kerana menceritakan benda yang memang tak mungkin. Bila Nabi cerita dia pergi ke Baitul Maqdis, dan dia naik ke langit jumpa Nabi-Nabi,
Siapa nak percaya? Apatah lagi Abu Jahal. Maka ketika itu Abu Jahal tanam dalam dirinya bahawa inilah peluang terbaik aku untuk menyebarkan bahawa Muhammad ini memang sudah tak betul dah. Jadi dia bagi peluang. Baik Muhammad, kalau itu yang kamu katakan, insya-Allah, maknanya tak insya-Allah lah, maknanya selepas ini aku akan panggil penduduk Mekah supaya berkumpul dan kamu jelaskan balik apa yang kamu jelaskan itu, apa yang kamu alami dalam peristiwa ini. Jadi di sini maknanya penentangan yang hebat sebenarnya. Apabila Nabi ceritakan benda ni, benda yang memang di luar daripada pemikiran waras ataupun pemikiran biasa yang ada pada manusia ni, susah nak terima. Ya, apatah lagi orang yang tak beriman, pengikut-pengikut Abu Jahal, orang kafir Quraisy pada masa itu, lagilah mereka akan menidakkan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Sebab itulah ayat ini Allah mensucikan dirinya. Subhanalladzi asra, iaitu maha suci Allah. Maha suci Allah, iaitu daripada maknanya menyebutkan perkara-perkara yang tidak betul. Maha suci Allah. Jadi Allah jelaskan allazi asra bi'abdihi, yang mana Allah SWT telah menjalankan. Menjalankan maknanya dibawa sendiri daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menjalankan, iaitu hamba-Nya. Yang itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Dan kita juga ni memang min ibadillah, iaitu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan diperjalankan dengan hamba-Nya itu pada waktu malam, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, iaitu bumi Palestin, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda, yakni kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra yang boleh kita baca. Jadi ini maksud ataupun bukti daripada ayat Al-Quran bahawa peristiwa Isra itu memang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan daripada Masjidil Haram yang terletak di Mekah Al-Mukarramah itu ke mana? Iaitu ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi kalau kita tengok dari sudut jarak, ya, jadi ini nak kita tunjukkan gambaran. Kadang-kadang ilmu ni dia kadang-kadang ada orang boleh terima dengan penjelasan, ya. Ada yang lebih mudah terima ilmu ni bila ada kita boleh melihat berkait dengan apa yang disampaikan. Jadi mudah lekat dan mudah faham kepada kita. Jadi sebab itulah saya sendiri pada malam ini cuba untuk menceritakan berkait Isra Mi'raj ini dengan gambaran yang boleh kita lihat bersama. Ini gambaran peta kita di bumi Malaysia tu. Di bumi Malaysia, dan tempat berlaku peristiwa ni adalah di Tanah Arab. Di Tanah Arab, di Semenanjung Tanah Arab tu. Kita Semenanjung Tanah Melayu. Itu dari sudut jarak lah. Dari sudut jarak, kalau kita pernah berpeluang mengerjakan ibadah umrah ataupun pergi menunaikan ibadah haji, maka kita akan melalui daripada bumi Malaysia ke Tanah Arab itu. Jadi jaraknya memang jauh, memang jauh. Dan kalau kita tengok lagi secara dekat, di bumi berlakunya peristiwa Isra ini, Isra ini iaitu perjalanan daripada bumi Mekah ke bumi Palestin ataupun di Baitul Maqdis. Kalau ikut dikirakan dari sudut kilometernya adalah itu yang tercatat, ya, 1238 kilometer jauhnya. Jauhnya antara bumi Mekah ke bumi Palestin. Jadi bagaimana peristiwa ini berlaku dalam satu malam, dan satu malam pun dihuraikan, ditafsirkan oleh ahli tafsir bila mana Nabi SAW menyebutkan tentang berlakunya peristiwa ini, iaitu dalam
dikatakan dalam tempoh 3 jam sahaja. 3 jam. Sebab daripada tengah malam ya, berlaku tengah malam. Kemudian sebelum subuh, waktu subuh, waktu fajar, Nabi dah balik dah ke bumi Mekah. Bagaimana berlaku dalam tempoh 3-4 jam begitu sahaja. Sedangkan perjalanan secara zahirnya, perjalanan antara Mekah ke Palestin ini 1000 lebih kilometer. 1000 lebih kilometer. Kalau kita ni tak adalah, kalau tempat kita ni di Semenanjung ni yang mana jaraknya sampai 1000 lebih. Maknanya kena ulang alik lah. Contohnya daripada hujung Perlis sampai ke Johor. Maknanya mungkin dalam sekitar 600 ataupun mungkin lebih ya. Dalam 800 lebih kilometer. Jadi kena ulang alik. Jauhnya perjalanan. Kalau ikut, kita katakan ikut perjalanan darat lah kita kata, maka itulah jauhnya. Tapi berlaku kepada diri Nabi SAW dalam tempoh yang terdekat. Kalaulah kita bukan jalan darat sekalipun, contohnya, ini saja kita tunjuk. Kalau dengan kapal terbang ataupun jet yang paling canggih macam mana pun, dia tidak akan, maknanya, dalam tempoh tersebut. Kalau pergi tanpa berhenti, tak apalah. Tapi Nabi ni, Nabi diperjalankan, Nabi berhenti beberapa tempat sebelum sampai ke destinasi. Maknanya itu berlaku dalam tempoh yang cepat. Apatah lagi kalau kita guna kenderaan darat, apatah lagi kalau guna unta. Sebab masyarakat dahulu dalam mereka berdagang, maknanya daripada Mekah menuju ke Syam tu makan tempoh masa berbulan. Kalau guna kenderaan pada waktu itu unta, berbulan nak boleh sampai ya. Apatah lagi kita katakan kenderaan darat, memang mengambil masa. Sebab itulah dalam hadis yang menceritakan tentang kejadian ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kenderaan yang disebut sebagai burak. Suatu tunggangan khas yang dihantar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis sahih ni berkait dengan burak ni, Nabi sebutkan bahawa aku dibawa dengan burak. Burak ni iaitu seekor binatang yang putih dan panjang, lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada barang, dan boleh melangkah sejauh mata memandang. Jadi ini pun memang kita katakan di luar lah, di luar daripada kita kata akal kita. Bagaimana binatang ini boleh sekali dia terjah tu sejauh mata memandang. Kalau kita lihat kuda yang paling hebat pun, langkahan dia sebagaimana yang kita lihat lah. Tapi binatang burak ini disebutkan dalam hadis sahih, sekali dia melangkah, terjahan dia tu sejauh mata memandang. Tak tahulah mata kita ni berapa kilometer ya, yang dapat kita lihat. Maka sejauh itulah nak sebutnya memang cepat. Memang cepat berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan adanya binatang yang dinamakan burak. Itu hanya gambaran ya, gambaran sahaja. Maknanya bila mana hadis Nabi ada menyebutkan burak ini demikian, biasalah orang akan cuba untuk jangan kita terus percaya bahawa itu gambaran burak yang sebenar. Tidak sedemikian. Kerana burak ini dikatakan dijadikan daripada cahaya, bukannya binatang seperti yang zahir yang dapat kita lihat. Begitulah juga kalau ingat zaman-zaman kita kecil dulu, memang ada di rumah-rumah orang tua kita, di rumah-rumah tertentu, gambaran burak, yang mana kepalanya orang dan tubuhnya macam kuda, begitulah. Jadi sebab apa digambarkan demikian? Kerana ada diceritakan dalam hadis-hadis Nabi tentang sifat ataupun fizikal kepada burak ini. Maka diberi gambaran. Tapi kita jangan sekali-kali maknanya kita yakin, percaya bahawa itulah gambaran sebenar kepada burak.
Cuma kita yakin bahawa ada binatang daripada syurga, tunggangan yang menjadi tunggangan Nabi, untuk Nabi naik bagi peristiwa dalam peristiwa Isra ini, ya, peristiwa Isra. Dan ini sedikitlah kita katakan fasa-fasa yang berlaku di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, iaitu bermula di Masjidil Haram. Bermula di Masjidil Haram, iaitu peristiwa Isra ini. Kemudian Nabi melalui dan Nabi berhenti di bumi Yathrib, Madian, Baitul Laham, Bukit Tursina, sebelum Nabi sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Sebelum Nabi sampai, ada beberapa tempat. Ini melalui hadis sahih ni, yang Nabi berhenti di tempat-tempat ini. Dan sepanjang perjalanan Nabi ni, tempat-tempat ini Nabi diperlihatkan dengan gambaran-gambaran tentang kehidupan dunia, yang perlu menjadi iktibar kepada kita, yang akan kita huraikan. Dan seterusnya ada fasa yang kedua, iaitu fasa Mi'raj, iaitu Nabi naik sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi ruang untuk azan dulu, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله
Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jadi inilah disebutkan fasa yang berlaku kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, fasa pertama fasa Isra dan fasa yang kedua Mi'raj. Jadi kita cuba huraikan di sini melalui gambaran di sinilah. Maknanya bermula di Masjidil Haram. Ini gambaran Kaabah pada suatu ketika dahululah. Maknanya nak menyebutkan bermulanya peristiwa ini iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya Isra ini, Nabi dibawa oleh dua malaikat, ya, untuk bagaimana dada Nabi dibelah dan disucikan dengan air Zam-Zam. Jadi di tepi Kaabah ni, kalau dulu memang di tepi Kaabah, tak jauh daripada Kaabah itu telaga Zam-Zam. Jadi memang dengan air Zam-Zam dibasuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diisrakan. Itu kisah yang boleh maknanya kita cuba untuk dalami lagi berkait dengan kisah tersebut. Cuma di sini kita ringkaskan daripada Masjidil Haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan satu kota pada masa itu, iaitu satu tempat yang dinamakan kota Yathrib. Kota Yathrib. Yathrib ni nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah. Dan disebutkan bahawa malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan untuk Nabi maknanya turun, borak berhenti dan Nabi turun dan Nabi salat di situ. Nabi salat 2 rakaat di situ. Dan sebelum meneruskan ke tempat lain, dan dinyatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, inilah tempat yang kamu nanti akan berhijrah. Jadi malaikat Jibril sebut awal-awal lagi kepada Nabi, inilah tempat yang suatu hari nanti yang kamu akan berhijrah ke tempatnya, iaitu di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan seterusnya Nabi SAW diperlihatkan Nabi berhenti di satu tempat yang bernama Madian. Madian ni satu kota yang kalau sekarang ini berdekatan dengan Syria lah, ya, di area tersebut, yang mana kota ini adalah satu kota yang pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dalam kisah tersebut, iaitu tempat Nabi Musa berlindung pada masa itu daripada kejaran Firaun yang mengejar Nabi Musa. Jadi ada kisah tentang penduduk Madian ini yang boleh kita mendalami berkaitan dengan kisah ini, berkait dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ni dia ada 2 orang anak perempuan, dan Nabi Musa kahwin dengan salah seorang daripada anak Nabi Musa ini. Jadi panjang kisah, ya, berkait dengan Nabi Musa, dan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, inilah tempat maknanya peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu kota Madian. Kota Madian ini pada waktu itu beginilah keadaan. Diperlihatkan kepada Nabi, beginilah keadaan, maknanya bukit-bukit yang dipahat menjadi macam bangunan. Dan sekarang ini dikatakan dia hampir sama dengan kota, kalau pergi ke Madinah tu biasa orang pergi ke Madain Saleh. Madain Saleh ni iaitu bandar, tempat kaum Nabi Saleh. Jadi juga dia seumpama ini, bukit-bukit yang
yang pahat menjadi bangunan. Jadi Madian dia hampir sama dengan kota Madain Saleh, iaitu bandar kepada kaum Nabi Saleh. Jadi ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat ini, dan seterusnya Nabi pergi diperlihatkan kepada Jabal Tur ataupun Tur Saina, iaitu satu gunung ganang yang mana tempat Nabi Musa juga, ya, tempat Nabi Musa alaihissalam berlindung juga daripada tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Dan di sinilah wa kallamallahu Musa taklima, iaitu Nabi Musa alaihissalam bercakap secara terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku di Jabal Tur Sina inilah. Yang sekarang ini dia memang dibuka, ya, maknanya untuk pergi, dan alhamdulillah semasa di Mesir dulu sempatlah beberapa kali, ya, untuk kita bawa untuk mendaki lihat di atas sana. Dia ada gereja, ya, ada tempat solat, dan jadi antara tempat yang tumpuan pelancong untuk melihat matahari naik, ya. Sebab itu ramai juga kalangan pelancong-pelancong daripada Jepun pun ada, ya, sebab mereka ni penyembah matahari. Maknanya mereka menunggu-nunggu matahari terbit, dan memang cantiklah kalau kita berpeluang untuk ke sana. Ini tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan. Kemudian seterusnya iaitu Baitul Laham. Baitul Laham ni yang berada di bawah kekuasaan Israel lah sekarang, ya. Inilah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dilahirkan oleh ibunya, Siti Maryam. Maknanya di area inilah, di Baitul Laham. Jadi diperlihatkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Nabi sampailah Baitul Laham dengan Baitul Maqdis. Dia jaraknya tak berapa jauh, jadi Nabi berhenti di sini dahulu sebelum Nabi pergi dibawa ke Masjidil Aqsa, ya. Di Masjidil Aqsa ni kalau kita lihat, ya, kita kadang-kadang bila sebut Masjidil Aqsa, kita inilah yang terbayang kepada kita. Inilah Masjidil Aqsa. Sebenarnya ini bukan Masjidil Aqsa, bahkan ia disebut sebagai Qubbatus Sakhra, iaitu kubah kuning, yang mana adalah tempat solat di situ, tapi bukannya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Masjidil Aqsa ialah keseluruhan kawasan ini. Keseluruhan kawasan ini Masjidil Aqsa, dan dia ada satu masjid utama yang dibina di sini yang dia panggil Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli. Jadi Masjid Al-Aqsa sebenarnya area masjid dia adalah keseluruhan kawasan yang bertembok. Yang bertembok. Dan tembok ini memang dah lama. Semenjak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun inilah kawasan dia. Ya, yang disebut sebagai Masjidil Aqsa adalah keseluruhan kawasan ini. Jadi jangan kita bayangkan yang kubah kuning inilah Masjidil Aqsa. Bahkan keseluruhan kawasan ini adalah Masjidil Aqsa. Jadi Nabi pertamanya Nabi dibawa tadi, menaiki burak tadi, Nabi berhenti dekat yang ada di sini juga ada musalla lah, dia ada Masjid Burak, dan dia ada dia panggil dinding Haid Al-Burak. Haid Al-Burak, iaitu di tepi di sini ni. Ataupun kita lihat lebih jelas gambaran yang seterusnya ini. Ini kawasan merah ni iaitu kawasan Masjidil Aqsa secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Dan Nabi berhenti di sini. Nabi berhenti dengan menaiki burak tadi, Nabi berhenti di sini. Dan di sini kalau gambaran yang lebih dekat, inilah yang disebutkan Haidul Burak. Maknanya dinding binaan yang mana Nabi tambat
Di Tambat Burak ini di sini. Nabi berhenti sebelum Nabi memasuki kawasan Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa untuk Nabi seterusnya lah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku memang banyak. Nabi solat dengan para Nabi pada waktu itu pun seluruh Nabi-Nabi solat di Masjidil Aqsa ni. Cuma nak disebut di sinilah yang disebut sebagai Haid Al-Burak. Yang mana telah ditukar ya, sebab kawasan ini dia termasuk dalam kawasan jajahan takluk Israel. Jadi telah ditukar kepada Haid Al-Buka. Al-Buka ni tangisan, iaitu dinding tangisan. Sebab itulah kalau kita lihat orang-orang Yahudi bila dia berada di dinding ni, dia buat amalan dia lah, amal ibadah dia tu, maknanya dia akan baca kitab suci dia, dan di situlah maknanya dia melakukan amal ibadat dia, iaitu di Haid Al-Buka. Dia dah tukar. Kalau kita iaitu kita namakan sebagai Haid Al-Burak. Kerana apa? Kerana di sinilah Nabi SAW berhenti dengan Burak, dan Burak ditambat di situ. Seolah-olah begitulah. Maknanya ditambat di Haid Al-Burak. Jadi ini gambaran sekali lagi lah. Tadi kita tunjuk ya, gambar Burak. Ini hanya kita panggil ilustrasi apa? Maknanya gambaran. Gambaran saja berkaitan dengan binatang yang bernama Burak. Sebab itu gambaran ini dia lukis juga. Maknanya pagar ataupun benteng ataupun tembok. Tembok itu. Sebab dia berhenti di sini. Ini suatu gambaran saja ya. Dan kalau kita tengok perjalanan Nabi tadi, kita tengok balik peta ni, daripada kota Mekah ni, daripada kota Mekah Nabi ditunjukkan dengan kota Madinah ataupun Yasrib tadi, ataupun dalam juga disebut sebagai bumi Taibah, bumi yang baik ya. Jadi Nabi maknanya kira hala yang samalah ya. Nabi daripada Mekah dibawa dengan Burak, berhenti di kota Madinah, kemudian seterusnya ke Tursina tadi, kemudian ke Baitul Laham, sebelum sampai ke Palestin. Maknanya dia satu arah lah. Bukannya, jadi ini nak sebut maknanya kesesuaian dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi, dengan apa yang boleh kita tunjukkan realiti dari sudut peta, maknanya dari sudut tempat berlakunya. Maknanya dia sejalan ya. Itulah yang boleh kita sebutkan. Maknanya peristiwa ini memang betul-betul dengan apa yang Nabi SAW lalui, betul dengan dari sudut peta tadi. Perjalanan tu dia satu aliran. Okey, baik. Maknanya berakhir fasa yang pertama, iaitu fasa yang berkait dengan Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini kita nak sebut juga sedikit, maknanya kita tak boleh nak hurai panjang-panjang berkaitan dengan apa perkara-perkara yang ditemui oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra'. Dalam Isra' Nabi itu, daripada Mekah sebelum sampai ke bumi Palestin tu, di Baitul Maqdis tu, Nabi berjumpa, kalau dalam hadis Nabi hampir 20 peristiwa yang dipertontonkan, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah solat di bumi Taibah, di bumi Yasrib tadi, ataupun di bumi Madinah ya. Kemudian Rasulullah melakukan solat di beberapa tempat yang bersejarah. Jibril mengajar sebuah doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada doa yang mungkin kita tak sempat berkongsi pada malam ini. Kita nak ringkaskan, belum lagi Mi'raj ini ya, perumpamaan jihad di jalan Allah, dan diperlihatkan kubur Masyitah, tukang sikat Fir'aun ya, yang beriman kepada Allah, yang dilemparkan, dibakar ya, dalam api oleh Fir'aun. Maknanya ditunjukkan kubur Masyitah yang berbau wangi. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan kaum yang memukul-mukul kepala
memukul kepala orang yang berat ni. Ini orang yang berat nak solat ni. Pukul kepala, sembuh, pukul lagi, hancur lebur. Maknanya kembali balik sempurna, pukul lagi diri sendiri. Ini nak ditunjukkan kepada Nabi, maknanya orang yang meninggalkan solat. Jadi insya-Allah kalau sempat kita huraikan sikit sebanyak berkaitan dengan ibadah solat yang Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah yang seterusnya yang mungkin kita tak dapat nak huraikan satu persatu, ya, apa yang Nabi diperlihatkan, yang Nabi jumpa sepanjang perjalanan Isra' Nabi. Ini melalui hadis sahih ni, ya, hadis sahih yang disebutkan peristiwa-peristiwa ini. Ya, banyak lagi. Ya, kaum yang menggunting lidah dan bibirnya sendiri. Orang yang bercakap bohong, yang berdusta, yang bercakap keji lah, ya. Gunting lidah, gunting bibir, kembali balik, gunting lagi. Begitulah seterusnya. Bagi orang ini antaralah, ya, kita sebutkan sebahagian. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu, ya, untuk kita hayati peristiwa-peristiwa ini kerana ia menggambarkan kehidupan yang akan dilalui oleh umat Nabi Muhammad. Sebagai peringatan kepada kita, dipertunjukkan kepada Nabi ini, Allah nak beritahu bahawa umat kamu, hai Muhammad, perlu berhati-hati di dalam kehidupan mereka agar tidak terjebak dengan apa yang telah dipertontonkan kepada kamu ini, wahai Muhammad. Itu seolah-olahnya begitu. Dan seterusnya kita masuk, ya, secara ringkasnya pula kepada Mi'raj. Dan Mi'raj ini iaitu daripada Baitul Maqdis tadi Nabi dinaikkan. Maknanya ke langit-langit, sampai langit ke-7, yang mana kita perlihatkan tadi dalam gambar rajah tadi, ya. Jadi Mi'raj ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah An-Najm, iaitu Allah SWT berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma ghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Okey, maksudnya, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat, yakni telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal. Allah SWT izinkan untuk diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk rupa asal malaikat Jibril. Kalau sebelum ini Nabi menerima wahyu, malaikat Jibril akan menyerupai manusia, ya, akan menyerupai manusia untuk menyampaikan apa-apa kepada Nabi. Tapi semasa inilah Nabi diperlihatkan rupa bentuk asal, ya, malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk rupanya yang asal. Di sisi Sidratil Muntaha, ya, berlaku di sisi Sidratil Muntaha, yang di sisinya terletak syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib, yang kita tak terbayanglah, yang Nabi SAW sahaja diberi keistimewaan untuk melihat perkara ini. Kemudian yang tidak terhingga, ya, maknanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu, dari alam-alam yang gaib. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, diperlihatkan syurga kepada Nabi Muhammad. Memang indahlah syurga. Maknanya kalau tempat di atas muka dunia ni yang paling indah pun memang tidak akan dapat menandingi keindahan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dapat lihat, dapat melihatkan, menyaksikan, iaitu pemandangan yang indah, yang diizinkan untuk dilihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Tidaklah sampai melampaui batas dari sudut penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Di samping diperlihatkan syurga, juga diperlihatkan
neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi sebab itulah kalau kita lihat fasa yang kedua Mi'raj ini, Nabi dinaikkan, dan ini dia kita kena faham bahawa dia tidak lagi menggunakan burak. Burak dah ditambah tadi. Masa Mi'raj Nabi dalam hadis menggunakan sulalim, iaitu ada tangga. Tangga macam mana tangga tu kita tak dapat bayangkanlah. Tapi disebutkan begitu. Mungkin seumpama lift yang amat cepat, ataupun bagaimana itu, maknanya kita yakin dan percaya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh buat apa sahaja. Sebab itulah dalam Quran pun dia ada surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ini maknanya tangga. Mi'raj lah. Pada Mi'raj itu maknanya tangga yang dinaiki, yang mana keadaannya kita di luar daripada apa yang boleh kita gambarkan. Jadi Nabi dinaikkan melalui sulalim, iaitu tangga yang begitu cepat yang naik ke langit. Kita ni yang dapat kita lihat sekarang ini, yang diperlihatkan, yang diambil gambar langit ni, dia baru langit dunia. Tak sampai pun lagi langit pertama yang dapat kita lihat, dan yang manusia biasa boleh capai ni, dia hanya panggil langit dunia baru. Langit dunia. Belum lagi maknanya yang di luar lagi sana tu, yang memang tak akan tercapai oleh manusia, makhluk Allah yang biasa ni tak akan tercapai. Tapi Nabi SAW dapat maknanya naik sampai ke langit pertama, sampai ke langit ketujuh, dan Nabi diberi keistimewaan untuk berjumpa dengan nabi-nabi yang tersenarai itu. Dan disitulah Nabi disambut ahlan wa marhaban bin Nabi. Maknanya semuanya disambut dengan ucapan selamat datang kepada Nabi, diucapkan oleh nabi-nabi yang tersenarai di sini. Ini Nabi cerita ini, Nabi jumpa dengan nabi-nabi ini, sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi, maknanya kalau malaikat yang mengiringi Nabi pada waktu itu pun tak boleh nak naik dah sampai ke tahap Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri, Nabi sahaja yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, yang mana keadaannya memang kita tak boleh nak bayangkanlah. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni memang kita tak boleh nak bayangkan dari sudut fizikalnya apa semua sekali. Tidak sama sekali. Maknanya Allah SWT laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apa-apa pun yang boleh kita bayangkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah diberi keistimewaan yang amat istimewa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, semasa Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dirakamkan dalam kita sehari-hari secara tak sedar. Kita baca apa yang dipertuturkan oleh Nabi kepada Allah, dan juga balasan daripada Allah kepada Nabi, iaitu bacaan tahiyat kita tu. Bacaan tahiyat kita tu sebenarnya apa yang Nabi SAW sebutkan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Apabila Nabi jumpa dengan Allah, itu bacaan Nabi kepada Allah. Tahiyat, at-tahiyyatul mubarak, iaitu dengan penuh kemuliaan, salam yang Nabi sampaikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat lillah, kepada Allah. Kemudian Allah balas balik. Allah balas balik apa selepas tu? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam ke atasmu wahai Nabi. Itu kata-kata Allah kepada Nabi. Maknanya Allah SWT sambut tahiyat daripada Nabi itu. Allah Subhanahu wa taala sambut dengan assalamu alayka, salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan rahmat Allah dan penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamu alayna,
Nabi SAW dia tak lupa umatnya. Inilah Nabi. Ya, inilah Nabi. Maknanya Nabi SAW menyebutkan Assalamu alaina, salam sejahtera ke atas kami, alaina wa ala ibadillah, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi Nabi ingat kepada umatnya yang kalangan yang saleh. Maknanya ucapan salam sejahtera itu Nabi nak supaya sampai kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh. Jadi apa yang kita sebut dalam tahiyat itu adalah salah satu daripada apa yang dirakamkan ucapan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita baca tu, kita hayatilah betul-betul. Bukan sekadar baca lepas begitu saja, tapi hayati dari sudut makna yang ada pada tahiyat itu, ya. Sebab itulah ucapan tahiyat itu wajib, ya, untuk kita baca di dalam solat kita. Okey, insya-Allah sedikit lagi. Nah, ini perjalanan Nabi. Maknanya kalau disenaraikan di sini, dia ada hampir 12 apa yang Nabi tempuhi sepanjang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan balik semula ke bumi Mekah, ya. Dan bagaimana sambutan penduduk Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dengan peristiwa ini. Memang ada, kalau yang tak beriman tu semakin kuat dari sudut kekufuran mereka, dan ada kalangan yang dah beriman pun goyang akidah mereka, maknanya tak percaya dengan apa yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambutan penduduk Mekah pada waktu itu dalam keadaan pelbagailah. Baginda didustakan sebahagian besar daripada kaum kafir Quraisy, ya. Kemudian kebenaran Rasulullah itu diuji. Diuji, kalau betul kamu, hai Muhammad, kamu pergi ke Masjidil Aqsa ini, cuba kamu ceritakan bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, ya. Jadi inilah antara mukjizat, ya, yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi pergi sendiri, Nabi lihat, tapi pada waktu itu diceritakan bahawa diperlihatkan kepada Nabi seolah-olah Masjidil Aqsa itu ada di hadapan Nabi. Nabi boleh cerita daripada pintu mana, tiang macam mana, Nabi boleh cerita, ya, yang menyebabkan maknanya sebahagian itu memang terkejut dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad belum pernah pun sampai ke Masjidil Aqsa sebelum daripada itu, tapi boleh ceritakan. Jadi ini di antara bukti, ya, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra tersebut dan lain-lain. Jadi kita akan ambil beberapa pengajaran lah daripada peristiwa ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, maka insaflah dan ambillah pengajaran daripada peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Jadi bagi orang yang beriman, maka dia akan menerima apa yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, khususnya dalam keadaan yang terima, dalam keadaan yang penuh dengan keyakinan bahawa itu betul-betul benar-benar terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama yang membenarkan apa yang disebutkan, diceritakan oleh Nabi ini, tak lain tak bukan sahabat karibnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi digelar As-Siddiq. As-Siddiq tu mana apa? Maknanya benar. Abu Bakar yang benar. Sebab apa yang benar? Kerana dia telah membenarkan dan dia mengiyakan, dia percaya bulat-bulat kepada apa yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini. Sebab itulah Nabi menggelarkan dengan gelaran As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran secara ringkas, ya, iaitu yang sudah pasti kemuncak kepada peristiwa Mi'raj yang Nabi alami ini, iaitu menerima
perintah salat 5 waktu sehari semalam. Ini suatu keistimewaan kepada diri Nabi, kerana ibadah yang lain Nabi terima melalui malaikat Jibril alaihissalam, melalui wahyu yang diturunkan. Tetapi ibadah salat ini Nabi sendiri terima daripada Allah Subhanahu wa taala, yang nak menunjukkan bahawa ibadah salat ini teramat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah salat Nabi sendiri terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kisah yang berlaku sebelum jadi 5 ni, dia ada bilangan-bilangan yang banyak, 50 waktu asalnya. Jadi 50 waktu ni, bayangkanlah kalau 5 waktu ini pun kita kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nak tunai 5 waktu ni pun macam-macam kerenah daripada kita. Lalainya kita untuk melaksanakan 5 waktu. Apatah lagi kalaulah 50 waktu difardukan kepada kita, maka mungkin semakin ramai mungkin mereka yang lalai dengan ibadah salat ini. Maka walaupun begitu, keistimewaan juga kepada umat Nabi Muhammad, walaupun 5 waktu sahaja, tetapi pahalanya memang seumpama 50 waktu juga. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya satu waktu ditunaikan digandakan 10 kali. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu keadaannya. Walaupun 5 waktu, tapi dari sudut pahala ia seumpama 50 waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, perintah solat 5 waktu. Okey, apa yang boleh kita ambil hikmah ya daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini? Yang pertama, jadikanlah ya solat kita itu solat yang berkualiti, ya, berkualiti. Jadi ibadah solat ni jangan sekali-kali kita anggap kita dah cukup dah ilmu tentang solat ni. Dah cukup ilmu, dah daripada umur berapa lagi solat, maka cukuplah apa yang dah ada ilmu pada kita. Jangan sekali-kali. Ibadah salat ini kena sentiasa kita perbaharui dari sudut ilmu, yang mungkin banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita pelajari yang akan meningkatkan kualiti salat kita. Mutu salat kita itu insya-Allah mutu ataupun kualiti yang terbaik. Sebab ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak jaga kualiti salat. Seperti mana yang tersebut di dalam surah yang sering kita baca juga, iaitu dalam surah ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka celakalah. Dan orang sebut neraka wail lah bagi orang yang solat. Orang yang solat pun disebut oleh Allah dapat celaka. Apa maksud di sini? Iaitu celaka ini bagi orang yang solat, iaitu apabila mereka solat dalam keadaan mereka lalai, mereka leka, mereka buat main-main gitu je dengan solat, diri dengan malas. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun, dan mereka nak menunjuk-nunjuk, mereka riak dengan ibadah solat mereka. Yuraun wa yamnaun al-maun, dalam surah yang surah Al-Maun ya, yang kita biasa baca tu. Jadi ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa jaga kualiti solat kita. Jangan sampai kita dengan solat kita itu kita mendapat celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang solat. Yang tak solat tu itu lebih-lebih lagi lah ya. Kalau kita belajar tentang solat ni, hukum meninggalkan solat memang beratlah. Pandangan ulama dia ada 3 meninggalkan solat ni. Yang pertama, kalau dia meninggalkan solat dan dia mengatakan solat ni tak wajib pun, dia mengatakan solat ni tak wajib dan dia memang tak solat, maka apa yang perlu dibuat kepada orang yang sebegini? Dalam hukum Islam menyebutkan, ulama maknanya menyebutkan wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Orang yang memang orang Islam, dia mengaku dia Islam tapi dia tak nak solat dan dia kata solat tak wajib pun, maka apa hukum dalam Islam? Wajib bunuh. Ini pandangan pertama ya dalam hukum orang yang meninggalkan solat. Di samping
maknanya menanggung dosa besar itu memanglah. Tapi hukum di atas muka dunia ni, maknanya kena bunuh orang yang memang mengingkari perintah solat. Yang kedua, pandangan kedua, iaitu orang yang tidak solat. Orang yang tidak solat dan dia tak sampailah dia mengatakan bahawa solat itu tidak wajib. Maka orang yang sebegini perlu dinasihatkan, beri nasihat. Maknanya beri nasihat, beri apa-apa sahaja supaya dia bertaubat. Dia bertaubat dan dia sedar bahawa solat ini wajib ditunaikan. Maka bagi peluang kepada dia bertaubat. Kalau tak bertaubat juga, dalam satu tempoh, maka wajib bunuh juga. Wajib bunuh juga. Dia seumpama hukum murtad. Ya, seumpama hukum murtad. Orang yang tak solat ni. Orang yang tidak solat. Dan yang ketiga ni pandangan ulama berkaitan hukum orang yang meninggalkan solat, iaitu bila mana dia tidak mendirikan solat, dia tak solat, malas nak solat, dan dia tidak mengingkari pun kewajipan solat tu. Maknanya solat tu dia tahu bahawa hukum wajib, tapi diri dia sendiri malas nak menunaikan solat, maka yang ketiga ini dia ringan sedikit, iaitu pemerintah yang pihak berwajib dalam menjaga umat Islam ini wajib maknanya mengambil tindakan, iaitu takzir. Takzir ni maknanya dalam Islam antara yang utama hukum takzir adalah memenjarakan. Jadi kena penjara. Orang yang malas solat, orang yang tidak solat ni kena penjara oleh pemerintah. Penjara sampai bila? Sampai dia bertaubat kepada Allah SWT dan dia mendirikan solat. Jadi dalam tempoh penjara tu kena bagi tazkirah lah. Bagi maknanya peringatan-peringatan supaya dia bertaubat kepada Allah dan dia kembali untuk bersolat kepada Allah SWT. Kena penjara. Jadi hukum ini memang berat lah. Memang berat kepada orang yang tidak melakukan ibadah solat. Sebab itulah ibadah solat ini teramat penting kepada diri kita. Di mana Nabi SAW pun bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat ini adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan dengan kukuh agama dalam dirinya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Sebab amalan yang lain yang kita buat, walaupun di luar sana banyak kita maknanya buat amal saleh, kita baca Quran, kita berpuasa sunat, maknanya setiap hari-hari yang disunatkan kita puasa, kita selalu memberi sumbangan derma dan sebagainya. Tetapi kalau lalai dengan solat, ibadah itu tidak membawa apa-apa makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu walaupun ia berbentuk pahala yang kita buat, dia tak dapat bergantung kerana kepada tiang yang utama, iaitu tiang solat. Jadi sebab itulah bangunan yang kukuh, yang utuh, dia akan ada tiang serinya. Kalau tiang seri ini tidak ada, maka bila-bila masa sahaja bangunan itu akan runtuh. Maknanya di sini kita perlu jaga dari sudut solat kita agar ia menjadi solat yang berkualiti tadi. Begitulah juga bagaimana kita nak supaya solat ini betul-betul maknanya terjaga dan ia ditunaikan oleh umat Islam. Jadi Nabi pun ajar. Nabi ajar kepada kita, murru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wa farriqu wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, perintahkanlah anak-anak kamu untuk mendirikan salat ketika mana umur mereka 7 tahun. Kerana apa Nabi sebut 7 tahun? Kerana umur 7 tahun ni disebut sebagai umur mumayyiz. Sebab itulah kita pun kita guna umur itu pada peringkat persekolahan anak-anak kita. Ya, umur 7 tahun tu darjah 1. Sebab apa? Dia dah boleh masuk sekolah. Dia mumayyiz ni maknanya dia dah boleh kenal yang baik, yang buruk. Dia boleh bezakan antara yang baik dan yang buruk. Sebab itu Nabi sebut, ajarlah anak kamu, perintahkanlah anak kamu untuk mendirikan solat ketika umur dia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u 10 sinin. Kena pukul
kena pukul anak ini, iaitu pada umur 10 tahun sekiranya dia tidak mendirikan solat. 10 tahun ni dia belum mukallaf. Dia belum mukallaf lagi. Mukallaf ni maknanya dia belum akil, kita kata akil baligh lagi. Maknanya dia hanya dia belum baligh lagi. Belum dipertanggungjawabkan lagi dengan kefarduan. Tapi Nabi ajar supaya pukul. Dan pukul inilah kadang-kadang orang putar belik. Dalam Islam ini sampai begitu sekali. Mengajar anak dengan pukulan. Dipukul. Sebenarnya di sini kita yakin, percayalah, bahawa dalam apa-apa yang manusia lakukan ini, manusia akan menjadi perit apabila dia diberi dengan sedikit kesakitan. Sebab itulah banyak dalam hukuman-hukuman yang ada di atas muka dunia ni, dia berbentuk sakit. Sebab bila sakit ni, maknanya dia baru timbul keinsafan. Kalau setakat merepek, maknanya duk sebut, duk kita kata dengan mulut saja, keluar tinggal masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Itu yang biasa kita dengarkan. Kalau setakat kata-kata, dia tidak membekas. Tetapi bagi orang yang degil, yang melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, termasuklah meninggalkan solat, maka diizinkan dalam Islam untuk pukul. Dan kita percaya pukulan yang kita buat itu adalah untuk mendidik. Jangan sampai kita maknanya mencederakan sebagainya. Mendidik. Dan kita yakin lagi bahawa kalau kita pukul dengan keadaan mendidik, maka Allah akan bantu. Sebab itu perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi SAW. Kalau kita pukul dengan niat kita mendidik, Allah akan pimpin kita. Allah akan bimbing kita, dan Allah akan bimbing anak kita tadi supaya dapat melaksanakan ibadah salat dengan sempurna. Jadi nak diberi ajaran sebegitu. Jadi pada umur inilah sebenarnya untuk lekat, kita kata lekat ibadah salat itu kena bermula daripada umur yang sedemikian. Kalau dah lebih daripada itu, memang agak susah lah. Mungkin boleh, tapi susah. Sebab itu kita yakin di luar sana, apabila kita tak ambil daripada apa yang Nabi tunjuk ajar ini, maka kita lihat ramai yang liat dengan solat ni. Sebab apa? Sebab tak diajar pada umur yang sepatutnya. Dan kadang-kadang ya, kita kata cukuplah apa yang mereka terima diajar di sekolah. Sebenarnya tidak. Sebab Nabi sebut tadi, apa dia? Murru auladakum. Perintahkanlah anak-anak kamu. Jadi kita ni sebagai ibu bapa yang paling utama ya, untuk menunjukkan dan menunjuk ajar kepada anak kita untuk mendirikan solat. Jangan harap kepada sekolah. Sekolah sememangnya kita yakin ustaz-ustazah memang akan mengajar fardu ain, ibadah solat dan sebagainya. Yang menjadi confuse kepada anak-anak ni kadang-kadang, dia terima yang baik daripada sekolah, tapi bila balik ke rumah, banyak kajian yang dibuat ya, memang ibu bapa tak solat. Jadi dia jadi confuse budak ni. Maknanya anak-anak confuse. Macam mana di sekolah suruh ni, tapi balik rumah berhadapan dengan ayah yang tak solat, ibu pun mungkin demikian. Waliyadzubillah lah. Maknanya. Jadi di sinilah yang menyebabkan mungkin di sana, di luar sana ramai mereka yang mengabaikan ibadah solat. Sebab tidak menunjuk ajar yang sepatutnya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi insyaAllah kita ambil sedikit saja di sini pengajaran, walaupun banyak lagi ya. Di sini kalau kira ni ada 20 slide lagi ya, tapi dengan masa yang yang singkat inilah kita tak nak untuk ambil masa lagi. InsyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan pengajaran-pengajaran yang dilalui oleh Nabi SAW, yang boleh kita ambil pengajaran yang berguna kepada kita. InsyaAllah kita sambung ataupun kita ikuti kuliah-kuliah yang berkait dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini daripada semasa ke semasa, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa ini, dengan sambutan yang kita adakan setiap tahun ini, akan membangkitkan atau menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan kekuasaan Allah, kita yakin bahawa Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan mukjizat yang meyakinkan kita lagi bahawa apa yang Nabi bawa itu adalah
yang akan membawa kita ke jalan yang benar, dan kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurganya nanti insya-Allah. Maka sekadar itu sahaja. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan, dan mohon maaf sekiranya ada tersalah kata di dalam menyampaikan, berkongsi apa yang kita kongsikan pada malam ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.